Sihat sahaja. Okay. Alright guys. So kita nak sambunglah perbincangan kita yang sebelum ini. Sebelum ini kita habis pada bahagian B. A dengan B dah habis. Jadi kita nak buat revision untuk bahagian C. Okay, banyak membantu awak nanti. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama. Okay, soalan pertama dia kata menunjukkan keadaan bongkah kayu. Okay, kat sini dia kata bongkah kayu. Dan bongkah besi, ada dua tu. Bongkah besi, bongkah kayu. Dimasukkan ke dalam silinder yang ada air berdasarkan terangkan pemerhatian. Agaknya apakah pemerhatian yang boleh kita tulis kat sini? Apa yang kita perhatikan? Ingat, kalau pemerhatian ni maksudnya kita melihat bergerak balas. Bergerak balas. So, ke dalam sini apa yang kita tengok bergerak balas? Itu namanya terangkan pemerhatian. Kita nampak apa kita nampak dengan mata kita? Pemerhatian. Kayu kita nampak dia timbul. Besi nampak tenggelam. So ayat apa yang kita boleh buat? Kita boleh kata pemerhatian kita bongkah besi. Okay, bongkah besi tenggelam. Tenggelam di dalam air. Manakala bongkah kayu timbul di dalam air. Macam tu je lah. Dah selesai. Berapa markah? 1. Oh, dia buat kat bawah ni lah guys. Alamak. Dia buat kat bawah ni lah pula. Dia buat kat bawah tu. Okey, kita isi balik. Ada jawapan kat bawah rupanya. Okey, kita isi balik kat sini. So, jadi bongkah besi ni tenggelam lah kan. Tenggelam dalam air. Kenapa dia tenggelam? Sebab kena terangkan ni. Kerana bongkah besi lebih tumpat. Betul. Lebih tumpat. Okay, nice. Bongkah besi dia lebih tumpat. Betul. Okay, next. Yang kayu sama jugalah. Kayu kita ulang je. Bongkah kayu akan terapung di dalam air. Kerana bongkah kayu kurang tumpat. Kurang tumpat berbanding air. So, ni senang sangat lah kan? Masih lagi senang. Okey, boleh salin dulu. Okey. So, next kita nak masuk yang B. Okey, so B ni lebih
kompleks sikit. Dia siap bagi gambar lagi ni. Menunjukkan beberapa cecair dan juga nilai ketumpatan. Okey, tengok mana paling tumpat. Nampaknya W ni lebih tumpat daripada air. Lebih tumpat, ini kurang, ini lebih. Okey, jadi nampaknya X lah yang paling ringan. Jadi yang paling atas mesti X. Okey, nombor 2, agak-agaknya apa nombor 2? X dah ambil, dah potong. Okey. Nombor 2 adalah W. Okey. Nombor 2 adalah W. Okey, betul. Dah potong W. Okey, seterusnya. Nombor 3. Nombor 3 adalah Z. Potong dan yang terakhir yang paling tumpat adalah Y. Betul dah tu. Okey, ni apa pula ni? Mengikut urutan menaik. Menaik maksudnya macam tangga lah kan. Kurang dulu sehinggalah yang paling tumpat. Okey, senang sangat ini kan. Okey, now kita nak masuk yang C pula. C, Raju bercadang untuk memindahkan bongkah semen ke dalam stor. Dia bercadang nak pindahkan bongkah semen dalam stor. Panjang setiap bongkah itu 30 cm. Panjangnya 30 cm. Okey, tak panjang lah. Ketumpatannya 2.8. Maksudnya lebih tumpat daripada air. Itu kan jisim bongkah semen tersebut. Macam mana kita nak kira jisim? So, kita punya ketumpatan punya formula. Yang pertama, kena tahu dulu formula ketumpatan. Sama dengan jisim bahagi isi padu. Jisim bahagi isi padu. Baru dapat. Macam tu. Okey, kat sini dia kata panjang bongkah tu 30 cm. Okey, kita cari isi padu bongkah dulu. Jadi ni 30, 30, 30. Jadi dia macam seketul lah. Jadi berapakah isi padunya? Kita pun kira. Isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, berapa dapat tu? Amni nak cuba Amni. 30 darab 30 darab 30. Jadi dapat, dia kata 27,000. Jadi kita masuklah dekat persamaan kita ni. Okey, ketumpatan dah ada 2.8. Jadi ketumpatan 2.8. Kita punya jisim kita nak cari. Jisim ni kita letak dia X lah senang. Isi padu 27,000. Dah selesai. 27,000. And then nak cari X, kita bawa kat sebelah. Dia akan jadi darab. Jadi X sama dengan 27,000 darab 28. Okey, berapa X dapat guys? Hmm, 2.8 darab 2.8 tau, bukan 28. 2.8 darab 27,000. So, kita dapat lebih kurang 75,000. Kan? 600 gram. Banyak juga. Lebih kurang kalau kg, 75 kg.
Kira berat macam korang jugalah ni, besi ni. Boleh tahan berat ni. 30 darat 30, lebih kurang pembaris. Besi tu lebih kurang panjang pembaris. Pembaris panjang tu kan. Tak ada pula pembaris panjang 75 kg nak angkat susah ni. Dah berat macam korang dah 75 kg. Dah. Boleh salin. Sains jarang ada pengiraan, tapi kadang-kadang ada jugalah sedikit benda-benda macam ni lah ya. Kalau rasa tak tahu kira, tinggalkan je. Cari soalan lain yang boleh kita buat. Okey dah, kita nak masuk soalan yang ke D. So, D, seorang budak perempuan mengalami masalah untuk mengapungkan dirinya di dalam air. Dia ada masalah. Cadangkan bagaimana dia dapat mengatasi masalah ini, jelaskan. So, macam mana kita nak mengapungkan diri kita? Berenang tak pandai. So, apa yang budak perempuan ni boleh lakukan? Ataupun apa yang boleh dia guna untuk dia terapung ke air tu? Okey, apa jawapan korang guys? Tak pandai berenang kan? Nak terapung macam mana? Kita gunalah pelampung, kan senang. Menggunakan pelampung. Untuk section C ni, kita kena buatlah ayat dia cantik sikit, ayat lengkap. Guna jaket keselamatan boleh, betul. Okey, kenapa kita guna pelampung? Satu markah dah dapat, kena explain. Kerana ataupun hal ini kerana pelampung. Kenapa? Pelampung kurang tumpat. Pelampung ni kurang tumpat berbanding air. Dah cukuplah markah. Nak buat penutup je kesimpulan, maka timbullah dia. Maka budak tersebut akan timbul. Kita buat penutupnya. Boleh timbul ataupun terapung. Macam tu. Okay, nice. Soalan C ni kalau boleh kita buat ayat yang cantik, ayat penuh lah. Ayat lengkap. Gunalah penanda wacana sikit. Maka, hal demikian, hal ini kerana, oleh itu, gunalah sedikit penanda wacana. Okey, dah. Cikgu teruskan 7. Kan lagi? 7. 7A. Okey, rajah 7 menunjukkan kedua tumbuhan yang sama jenis diletakkan dalam dua serkup kaca berasingan P dan Q. Kedua-dua tumbuhan diletakkan di bawah cahaya matahari.
Cuma dekat sini kita ada natrium hidroksida. Dekat sini tak ada. Sini tumbuhan sahaja. Okey. Jadi yang pertama, nyatakan pemboleh ubah. Okey, kat sini pemboleh ubah yang dimanipulasikan apa awak rasa? Apa yang dimanipulasikan? Betul, kehadiran natrium hidroksida. Kehadiran natrium hidroksida. Betul, tulis. Kehadiran ataupun tulis je lah larutan hidroksida. Tulis senang ya. Larutan natrium hidroksida. Okey, sebenarnya apakah fungsi natrium hidroksida ni? Dia sebenarnya membekalkan, dia bekalkan apa? Tertutup ni. Dia membekalkan karbon dioksida. Tu fungsi natrium. Jadi, kita boleh jawab juga kat sini, kehadiran karbon dioksida. So, mana-mana boleh jawab. Faham tak? Kalau yang ini matilah pokok nanti tak ada karbon dioksida. Natrium hidroksida tu membekalkan karbon dioksida. Jadi bekas P tu boleh hidup lama sikit. Okey, apakah yang dimalakan? Agak-agak apakah yang dimalakan? Jenis tumbuhan, betul. Jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan, jenis anak benih, boleh. Okey, berdasarkan Rajah 7, nyatakan tumbuhan manakah dapat menjalani proses fotosintesis dan terangkan. Okey. Manakah dia? Okey. Okey, sini okey jap jap aku fikir balik. Okey jap. Aku salah bagi info ni guys. Ni sepatutnya dia bukan membekalkan. Natrium dioksida ni sebenarnya dia menyerap. Dia serap. Sorry, salah pula sebut. Dia serap karbon dioksida. Bukan dia bekalkan. Dia serap. Dalam kes ni nanti P tu matilah. Salah bagi info pula. Yang ini hidup. Sebab natrium hidroksida ni dia suka kepada karbon dioksida. Jadi dia serap lah. Dalam kes ni karbon dioksida berkurangan. Jadi ini hidup ya. Aku salah info pula. Salah bagi informasi. Jadi dalam kes ni yang nampak hidup sikit Q lah. Q masih ada lagi karbon dioksida. Jadi yang masih hidup tumbuhan Q. Masih hidup. Dah. Tulis. Sebab dia kenapa? Kerana kaca Q, kaca P mempunyai natrium hidroksida. Okey, mempunyai natrium hidroksida.
Okey, di mana ianya menyerap karbon dioksida. Macam tu lah. Natrium hidroksida ni dia bukan bekalkan ya, dia menyerap karbon dioksida. Makin kuranglah karbon dioksida tu. Dah boleh salin dulu. Okey, so next kita masuk yang ketiga. Selain daripada faktor yang dikajikan di atas, nyatakan dua keperluan lain bagi fotosintesis. Okey, selain daripada karbon dioksida, kita perlukan apa lagi untuk fotosintesis ya? Ada dua lagi kita perlukan. Dua markah. Cuba komen. Apakah jawapan dia? Cahaya matahari. Okey. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, cahaya matahari betul ni. Yang kedua adalah air, sumber air. So, kenakan cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Okey, bagus. Proses respirasi dan fotosintesis saling melengkapkan. So, ingat respirasi, ingat pernafasan. Ingat respirasi, ingat bernafas. Macam tu. Adakah anda bersetuju? Yalah, dah tentulah bersetuju. Jawapannya adalah ya. Dia tanya kan, adakah anda bersetuju? Jawapannya ya. Nak bagus lagi, ya, saya bersetuju. Sebab tanya adakah anda? Ya, saya bersetuju. Okey, kalau minta pendapat, pendapat saya ialah, kena cakap macam tu. Kena beritahu. Kalau tanya kan, berikan pendapat anda. Beritahulah pendapat saya adalah, dah macam ayat bahasa Malaysia kan. Saya pun macam tu juga. Ya. Adakah anda bersetuju? Ya, saya bersetuju. Okey, macam mana proses dia sangkut paut ni? Okey, jom kita bincang balik. Kita tengok fotosintesis dulu ya. Apa tadi antara apa? Fotosintesis dengan respirasi. Okey, fotosintesis kita perlukan yang pertama adalah karbon dioksida. Cikgu pakai CO2 karbon dioksida tau. Okey, tambah dengan air. Lepas itu dia memerlukan cahaya dan ada klorofil lah. Akan menghasilkan tenaga kemudian. Akan menghasilkan oksigen. Oksigen tambah dengan glukosa tambah dengan tenaga, energi. Okey, kalau dia adalah respirasi terbalik daripada fotosintesis. Macam inilah terbalik. Jadi, oksigen tambah dengan glukosa. Tenaga tak ada. Tenaga tu pokok ia hasilkan. Lepas tu dia menghasilkan karbon dioksida tambah dengan air. Faham tak? Dia terbalik je. Jadi dia bersangkut paut lah ni. Sebab itu fotosintesis dia sangkut paut. Jadi yang pokok ni akan bagi oksigen,
kita akan bagi karbon dioksida. Jadi dia macam simbiosis, saling berhubungan, saling bersangkutan. Okey So saya bersetuju 1 markah. Panjangnya nak explain kan. Okey, kita betulilah yang senang-senang. Yang pertama kita kata gas oksigen, siapa yang buat? Respirasi. Gas oksigen yang oksigen fotosintesis. Gas oksigen yang dihasilkan ataupun dibebaskan semasa fotosintesis akan digunakan dalam proses respirasi. Dah cukup macam tu. Respirasi. Respirasi sel lah. Tambah lagi. Respirasi sel. Tak nampak pula. Respirasi sel. Dan begitulah sebaliknya. Kita ulang balik. Manakala gas karbon dioksida yang dibebaskan semasa respirasi sel akan digunakan dalam proses fotosintesis. Dah macam itulah caranya. Jadi kita kena faham dululah persamaan dia, baru boleh buat. Tak faham persamaan, dah mati kutulah kita. Macam tu. Amni macam mana? Amni okey ke? Amni so far so good? Okey, Amni okey. Okey, boleh salin. Dah. Kita teruskan Okey. Seterusnya. Nombor 8. Saiful menjalankan 3 aktiviti ditunjukkan dalam rajah 8. Kadar respirasi. Kadar resapan. Resapan ni daripada pepejal, cecair dan juga gas. Kat sini nampak tak? Ni pepejal ni. Hablo. Okey, ni pepejal. Pepejal meresap dalam air. Yang ini hablo. Pepejal juga. Okey, pepejal juga. Tapi ni dalam agar-agar. Okey, ini cecair. Okey, tak apa. Dalam bentuk gas. Okey. So, dalam pepejal, dalam air, dalam gas. Ada 3. Berdasarkan pemerhatian pada ketiga aktiviti, bandingkan kadar resapan dalam pepejal, cecair dan gas. Inilah gas ya guys. Gas lah paling laju kan. Okey, suruh bandingkan, kita pun katalah kadar resapan adalah paling tinggi dalam gas.
Dan kita buat paling rendah. Dan paling rendah dalam agar-agar pepejal. Sebab nak meresap dalam pepejal ni susah. Okey. Yang ini bayangkan dia biar 2 hari ni. Yang ni 2 minit saja gas. Ni 2 hari. Ini 2 jam. Air 2 jam. Jadi pepejal lah paling susah. Itu pun separuh je. Separuh je. 2 hari separuh je. Dia kena tinggal banyak hari lagi baru penuh. Okey, jadi kita kena jawab soalan yang berikutnya. Berikan satu inference bagi setiap aktiviti A, B, C. Jadi A itu adalah gas. Jadi yang pertama, gas bromin. Gas bromin meresap dengan ataupun sangat cepat menerusi udara. Okey. Kenapa dia sedang resap? Kerana ruang udara antara zarah-zarah adalah besar. Senang nak bergerak. Ruang-ruang dia besar, senang dia nak bergerak. Okey, B adalah cecair. B cair ke? B pepejal. Alamak, salah pula. B adalah pepejal. Jadi hanya sebahagian agar-agar berwarna biru. Okey, kerana ruang dia dekat-dekat sikit. Ruang di antara zarah-zarah adalah paling kecil. Sebab dia adalah pepejal. Jadi yang atas ni paling besar, yang ini paling kecil. Okey, kemudian terakhir adalah cecair. Kita dapati bahawa seluruh bahagian air berwarna biru kerana terdapatnya ruang di antara zarah-zarah air dan dia lebih besar berbanding pepejal. Berbanding agar-agar. Okey, alhamdulillah macam tu jawapan dia. Berbanding pepejal. Okey, boleh salin dulu.
Okey, kalau dah siap, kita masuk yang C. Susung kadar resapan urutan menurun. Jadi besar dululah. Yang paling besar gas. Nombor 2 C, nombor 3 adalah pepejal B paling rendah. Nyatakan satu faktor. Kat sini dia minta faktor yang mempengaruhi kadar resapan. So dalam kes ni kalau kita nampak adalah ruang antara zarah-zarah. Okey, ruang antara zarah-zarah ni. Itu yang paling penting tu. Okey dah ya. Okey, next. C. Okay, jika hablokupron sulfur dalam aktiviti C diganti dengan larutan pekat sulfur. Aktiviti C mana? Okey ni. Okey. Sulfur diganti dengan larutan pekat. Adakah terdapat perbezaan kadar resapan? Jawapannya iyalah. Sebab yang ini pekat, maksudnya cair-cair juga. Yang ini dia adalah pepejal, hablo. Hablo ni pepejal. Jadi dah tentulah yang cecair pekat ni lebih cepat meresap. Ya. Jadi kita boleh beritahu kadar resapan lebih cepat kerana zarah-zarah cecair bergetar lebih laju. Dah. Begitu. Okey, kita target sampai soalan nombor 9 ya. Satu soalan lagi. Okey, dah kita nak masuk soalan yang ke-9. Rajah menunjukkan pemanasan logam dengan bukan logam. Okey. Serbuk besi logam. Serbuk X. Ni bukan logam kot. Okey, soalannya. Yang pertama suruh lukis dia cakap apa tu? Persamaan logam dengan bukan logam. Besi dengan sulfur. Lepas dipanaskan. Dicampur dua. Alamak, tak faham soalan pula. Mula-mula dicampur besi, dicampur sulfur. Dah mendidih. Dia akan jadi sebelah ni lah. Dia akan bergabung lah kan. Jadi, atom besi bergabung dengan sulfur. Atom besi bergabung dengan sulfur. Atom besi bergabung dengan sulfur. Macam itulah maksudnya. Dah. Buatlah 4 ketul, 3 ketul ke? Okey, jadi soalannya nak apa sekarang? Dah rajah satu lukiskan susunan zarah bahan X. Okey, bahan X dah jadi bahan baru Okey, dah settle yang A. Okey, yang B, tuliskan persamaan perkataan. Kat sini kita akan buat besi tambah dengan sulfur. Sulfur, jadi kita akan dapat besi sulfur. Ataupun nama saintifik dia besi sulfida. Sulfur akan jadi Da ada belakangnya. Besi sulfida.
Okey, lepas tu nombor 3, nyatakan. Okey, nyatakan cara yang boleh digunakan untuk memisahkan campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Okey, nyatakan cara boleh digunakan untuk memisahkan. Macam mana kita nak misah dia balik ya? Serbuk besi dengan serbuk sulfur yang ini ni. Yang ini. Dia cerita pasal yang ini. Kita nak pisahkan dia macam mana Besi ni kalau boleh ikut dia boleh melekat. Sulfur tak boleh melekat. Jadi yang paling sesuai sikit kita guna magnet lah kot. Magnet sesuai. Sebab besi dia melekat. Okey, jadi menggunakan magnet. Okey. Nyatakan 3 perbezaan antara antara jenis bahan sebelum pemanasan, selepas pemanasan. Sebelum dengan selepas. Okey, yang pertama kita buat sebelum lah dulu kan. Kita buat sebelum. Okey, sebelum pemanasan tiada pembentukan bahan baharu. Okey, sebelum tak ada bahan baru. Okey. Jadi bahan baharu selepas pemanasan. Okey. Lagi. Bahan sebelum pemanasan boleh dipisahkan dengan magnet. Bahan baharu yang terhasil tidak boleh tidak boleh diasingkan dengan magnet. Dah kesianlah pula dia. Bahan baru dah jadi bahan baru dah. Tak bolehlah kita nak pisahkan dia. Dapatlah 3 markah kat situ. Okey. Ni dah siap salin? Kita nak pergi, ada sikit lagi nak habis. Lepas tu dah lah. Dah. Alia belum lagi? Nah, Alia.
Okey, kita pergi. Ada 2 soalan lagi dah habis. Okey, kat sini dia pakai garam dengan pasir. Dia pakai kaedah penurasan. Turas. Berdasarkan rajah, pasir boleh diasingkan daripada larutan garam. Terangkan. Okey. Garam dia boleh hancur lah. Garam dia boleh meresap kan. Dia boleh meresap dalam air. Pasir tak boleh meresap. Senang. Tak larut. Jadi kat sini terangkan boleh tak? Bolehlah kerana yang pertama, pasir tidak larut dalam air. Pasir tak larut dalam air. Maka pasir boleh dipisahkan. Dipisahkan dengan menggunakan kaedah penurasan. Macam tu. Jadi nanti pasirlah yang tertinggal ke atas turas tu. Okey, kita masuk soalan terakhir kita, nombor 2. Sekiranya anda tinggal berhampiran sumber garam, maksudnya tepi laut lah ni kot, yang tidak tercemar, anda boleh membuat garam laut sendiri berdasarkan pengetahuan sains. Cadangkan satu kaedah untuk mendapatkan garam daripada air laut. Terangkan 2 markah. Jadi korang guna cara macam mana ni? Kita ada 2 cara. Yang pertama, kita boleh guna cara penyejatan. Yang kedua, kita boleh guna cara pendidihan. Jadi kita pilihlah salah satu. Kita pilih salah satu. Katalah kita ambil penyejatan. Jadi, yang pertama penyejatan. Satu markah. Kita cerita dia. Penyejatan ni macam mana? Jadi kita cerita air daripada laut akan disejakkan ataupun tersejat, maka garam akan tertinggal. Di dalam bekas yang kita letak tu lah. Cuma proses dia agak lambat. Proses ni lambat. Perlahan lah. Kalau nak cepat, kita pakai pendidihan. Pendidihan, air cepat kering kan? Nanti terus dapat garam. Jadi mana-manalah korang jawab boleh sahaja. Gitulah untuk kali ini.